berkenaan diperanakkan Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Hukum mengulang sejarah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Yang pertama sekali, bagi nak menempiaskan setengah-setengah puak yang kata bid'ah. Mana mungkin buat maulid ni bid'ah tuan-tuan. Sedangkan kalau tak buat maulid langsung, orang lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala buat setahun sekali pun orang tak ingat ke Nabi. Bermakna kalau setahun sekali pun tak buat, habis kita lupa kepada keluarga Nabi, habis kita lupa kepada anak-anak Nabi. Contoh bukan payah. Ni tuan, isteri Nabi ada berapa orang? Baju biru. 9. Isteri Nabi ada berapa orang? 9. Allah. Ya? Yang sah 4. Yang lain tak sah. Macam-macam fatwa dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ni hangpa nak bagi dalil. Begitu jahilnya kita berkenaan sejarah baginda Nabi. Jadi maka oleh kerana itu, izinkan hamba yang jahil pada malam ni menghuraikan balik beberapa sejarah bagaimana diperanakkan Nabi SAW. Jadi kaedah pengajian kita mudah. Seperti biasa hamba jadi anak murid, tuan-tuan jadi tok guru. Hamba nak tanya, tuan-tuan akan jawab. Kenapa hamba buat proses begini? Supaya nak menjadikan perkara ini wajib. Nak nampak begitu wajib kita buat maulid tiap-tiap tahun. Sebab apa? Kalau tak buat, kita lupa kepada jasa Nabi. Kita lupa habis kepada keluarga Nabi. Kita lupa habis kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang tuan-tuan, dengan mereka inilah hari ini kita mendapat nikmat Islam, iman dan sebagainya. Kalau Muhammad tak buat kerja, agak-agak malam ni kita berhimpun di mana? Di Batu Kip tu. Tuan-tuan duduk di bawah, hamba duduk di atas. Ketika tak pakai baju, tiga cali. Gelang-gelang sebab hamba makam tinggi sikit. Allah. Bermakna alhamdulillah, bila Muhammad buat kerja, anak beliau buat kerja, cucu-cucu buat kerja, hari ini kita mendapat nikmat iman Islam dan sebagainya. Maka wajib kita mengenal orang yang membawa nikmat ini kepada kita. Mudah-mudahan berjalan kita selaras dengan mereka dunia dan akhirat. Baik. Jadi sebelum hamba nak ceritakan berkenaan Maulidur Rasul, hamba nak menceritakan serba sedikit berkenaan latar belakang keluarga Nabi SAW. Mudah-mudahan pada hari ini kita boleh mengambil manfaat. Soalan yang pertama, isteri-isteri Nabi ada berapa orang? Baju hitam jawab. 11. Syekh jawab 11. Entah jawab. Betul, isteri-isteri Nabi yang telah diijma'kan ulama ada 12 orang. Allah Akbar. Yang 11 pun betul, masyhur. Tapi yang telah diijma'kan ulama ada 12 orang. Daripada 12, 2 mereka itu telah wafat sebelum Nabi wafat. Ada 2 isteri Nabi telah meninggal sebelum Nabi meninggal. Yang pertama sekali namanya Siti Khadijah alaihissalam. Kuburnya di Ma'la Mekah, 1. Isteri yang kedua yang telah wafat juga sebelum Nabi wafat namanya Zainab. Tapi Zainab ni tuan, makam dia kalau tuan-tuan nak ziarah tak boleh dah, sebab ditanam di tepi jalan. Tapi kalau tuan-tuan nak ke Bakek tu, dah ada highway agak-agak 50 km nak sampai Bakek, bacalah kulhu 3 kali, bacalah Fatihah sekali, aku sedekah kepada arwah isteri Nabi yang bernama Zainab. 2. Setelah wafatnya Nabi SAW, maka tinggallah 10 isteri Nabi. Dan bila mana kita cinta akan Nabi SAW, maka wajib juga kita cinta dan mengetahui kepada nama-nama isteri Nabi. Mudah-mudahan kita boleh mengambil manfaat. Besok dapat anak, dapat cucu lagi, tak tahu nak buh nama apa, dari buh nama pelik-pelik dan sebagainya. Marilah kita hidupkan nama-nama isteri Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan yang alim? Akhir zaman ni artis kita lebih kenal daripada isteri-isteri Nabi. Sebut nama artis semua senyum, tapi bila sebut nama isteri Nabi semua tak kenal. Salin pada malam ni. Setelah wafatnya Nabi, maka tinggallah 10 isteri Nabi. Mana 10? Yang pertama Siti Saudah. Salin. Siti Saudah. Yang kedua Siti Aisyah. Siti Aisyah. Bahasa kita Aisyah lah, tapi ejaan dia Aisyatun. Di antara 12 orang, itulah seorang anak
anak dara, lain semua janda. Yang ketiga, Hafsah, tulis Hafsah. Yang keempat, Safiyah. Safiyah. Yang kelima, Maimunah. Yang keenam, Ramlah Ram. Dah gelak dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni hamba kata artis tuan-tuan kenal, tapi isteri Nabi tuan-tuan tak kenal. Ram tu hamba tambah saja, nama dia Ramlah. Dah. Tapi Ramlah ni tuan-tuan, nama beliau ketika zaman jahiliah. Bila Ramlah menikah dengan Nabi, Nabi kata, tak sedaplah nama Ramlah ni. Nabi tukar kepada apa? Nabi tukar kepada Ummu Habibah. Dah buat bracket. Asalnya Ramlah, setelah menikah dengan Nabi jadi Ummu Habibah. 6. Yang ketujuh, Hindun. Biasa dengar tuan-tuan dah nama Hindun di Malaysia ni. Tapi Hindun ni juga nama salah seorang isteri Nabi SAW ketika zaman jahiliah. Bila Hindun menikah dengan Nabi, Nabi kata, tak sedaplah nama Hindun. Nabi tak suka nama Hindun Nabi tukar kepada apa? Ummu Salamah. Ummu Salamah. 7. Yang ke-8 namanya Zainab. Salin. Ingat kaedah. Dalam keluarga besar Nabi, yang bernama Zainab ada 3 orang. Ingat kaedah. Dalam keluarga besar Nabi yang bernama Zainab ada 3 orang. 2 isteri bernama Zainab dan seorang anak perempuan bernama Zainab. Tapi isteri dia binti lain lah. Yang seorang Zainab tu binti Jahsy, yang seorang Zainab tu binti Khuzaimah. Bermakna 2 isteri Nabi bernama Zainab dan seorang anak perempuan Nabi juga bernama Zainab. Baik, yang ke-8. Yang ke-9, Juwairiyah. Salim. Juwairiyah. Dan yang ke-10, Maryah. Baik. Daripada 12 isteri Nabi SAW, timbul pula soalan yang kedua. Melahirkan berapa orang anak bagi Nabi? Haji baju putih jawab. Salah pun tak apa nak mengaji dah. Yang tergelak tukar reti belaka. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada 12 tadi, melahirkan pula berapa orang anak bagi Nabi SAW? Tak tahu. Sebelah jawab. Rasa-rasa 9. Baju kuning tak pasti. Semalam hamba kuliah orang kata 15 pun ada. La ilah, semalam hamba kuliah dah. Sebelah baju hijau jawab. Tuan Syekh Putrajaya kata, berapa orang? 3. Ni tuan-tuan dah. Hamba bertanya bukan nak merendahkan tuan-tuan dah. Hamba nak bagi dalil ini yang terjadi. Kalau tak ulang, kita lupa habis pada keluarga Muhammad SAW. Anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pegang pada malam ni dulu, kini selamanya. Daripada 12 tadi melahirkan 7 orang anak.